Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala kerana bersama-sama pada pagi ini meneruskan bacaan kita dalam kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Karangan Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala mujaddidul qarni tsani ashar lil hijrah. Dan kita pada kelas yang lalu telah pun membaca sampai kepada bab ke-42, bab tsani wal arba'in, iaitulah bab qaulillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan kita telah menyatakan bab ini sebagai muqaddimah dibuat oleh musannif rahimahullahu ta'ala untuk menyatakan bab-bab yang akan datang, iaitulah berkenaan dengan asyirkul lafzi. Asyirkul lafzi, syirik lafaz, yang ini merupakan di antara bentuk asyirkul asghar, syirik kecil. Dan dia di antara syirik kecil yang paling banyak berlaku dalam kalangan manusia kerana ianya payah dan sukar untuk dipelihara, melainkan bagi orang yang benar-benar sentiasa muraqabah dirinya dan juga sentiasa berada pada maqamul ihsan. Sebab itulah kata Nabi SAW, wa hal yakubun nasu ala manakhirihim fin nari illa bihasaidi alsinatihim, atau kama qala Nabi SAW, tidaklah manusia itu tersembam ke dalam neraka melainkan disebabkan hasil tuaian lisan mereka. Dan kita telah bacakan nas-nas yang dibawa oleh musannif rahimahullah. Nas yang pertama kita sebutkan ialah pernyataan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu pada tafsiran beliau pada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22, yang merupakan ayat yang dia jadikan musannif sebagai unwanul bab, iaitu firman Allah Ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu jadikan bagi Allah itu tandingan, sekutu, dalam keadaan kamu mengetahui bahawasanya tidak ada yang mencipta kamu melainkan Dia. Jadi kita tengok Allah Ta'ala mulakan ayat ini, kalau kita tarik pada ayat 21, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai manusia sekalian, ya ayuhan nas, ini adalah nida yang pertama dalam mushaf. Dalam tertib mushaf ini adalah ayat seruan yang pertama datang. Wahai manusia sekaliannya, sembahlah Tuhan yang mencipta kamu. U'budu rabbakum. Sembahlah Rabb kamu yang mencipta kamu. Kenapa? Kerana maksud ayat di sini ialah esakanlah pencipta kamu dengan ibadat kamu, dengan sembahan kamu. Kerana kita tahu orang musyrikin Makkah dan kebanyakan orang musyrikin, mereka bukanlah mengingkari kewujudan Ar-Rabb atau mengingkari bahawa Ar-Rabb adalah Al-Khaliqul Malikul Mudabbir, yang mencipta, yang memiliki, yang mentadbir. Tetapi masalahnya mereka tidak mengesakan Rabb ini, yang mereka akui dia sebagai Ar-Rabb dengan ibadat, dalam peribadatan. So maka perintah Allah Ta'ala kepada manusia adalah supaya mereka meninggalkan perbuatan syirik mereka dalam ibadat dan kembali mentauhidkan zat yang mereka akui, inilah dia pencipta kami. Itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu Tuhan kata, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah rabbakum. Tuhan, pencipta, pemelihara kamu. Alladhi khalaqakum, yang dia telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan nenek moyang kamu sebelum kamu. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kamu menjadi orang yang benar-benar mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak cukup sekadar kamu beriktikad Allah Ta'ala itulah pencipta alam ini untuk menjadikan kamu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala.
Kemudian Allah lanjutkan lagi, kenapa dia wajib disembah satu-satunya dia, itu dengan firman Allah, allazi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bagi kamu daratan ini sebagai hamparan untuk kamu berpijak dan duduk di atasnya. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai binaan di atas kepala kamu, tidak menimpa kamu. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan dia turunkan daripada langit hujan, yang dengan ayat hujan itu menjadi sebab untuk keluarnya tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang menjadi rezeki makanan kamu. Fala taj'alu, maka jangan jadikan bagi Allah itu lillahi andadan, sekutu-sekutu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu hakikatnya dialah yang mencipta kamu, dialah yang menurunkan hujan, dialah yang menciptakan bumi, daratan ini sebagai hamparan untuk kamu duduk di atasnya. Allahu akbar kabir. So ini adalah perintah daripada Allah Ta'ala untuk mengesahkan dia dalam peribadatan, dan larangan daripada Allah secara jelas daripada kita menjadikan sekutu bagi Allah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membawa tafsiran ayat ini kepada bentuk syirik yang paling bawah, paling rendah, yang tidak mungkin, yang ramai orang terlepas pandang. Adapun syirik yang besar, menyembah selain Allah Ta'ala, ini mungkin pada para salaf rahimahumullah Ta'ala tidak berlaku di kalangan mereka perkara tersebut, kerana dia benda yang sangat jelas. Tidak ada di kalangan orang zaman salaf orang yang menyembah kubur kemudian dia masih lagi dipanggil Tok Syekh, Tok Wali dan Tok Muslim. Tidak mungkin. Di zaman salaf tak mungkin berlaku benda itu, kerana itu sangat jelas sisi mereka ini adalah kafir dan syirik. Okay. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan satu contoh syirik yang dia adalah boleh kena pada semua jenis peringkat manusia, dan dia ada kaitan dengan ayat ini. Kerana ayat ini menceritakan tentang Allah Ta'ala mengungkit nikmat-nikmatnya. So di antara bentuk syirik yang boleh berlaku ialah syirik dalam nikmat, syirik dalam syukur. Syirik dalam syukur. Dan syirik dalam syukur ini boleh berlaku dengan perkara yang paling simple, iaitulah perkataan yang diucapkan tanpa niat untuk mensyirikkan Allah Ta'ala. Kerana kita kena faham, syirik dan kufur tidak disyaratkan bagi seseorang itu untuk dihukum telah terjebak ke dalam syirik atau kufur, ialah niat dia untuk menjadi musyrik atau menjadi kafir. Atau niat seseorang melakukan maksiat ialah kerana nak jadi ahli maksiat. Ini bukan syarat. Ini bukan syarat. Yang dikehendaki adalah al-qasd. Yang dia buat dengan sengaja, tidak dipaksa. Adamul ikrah. Niat yang dikehendaki dalam seseorang itu dikira telah melakukan satu perkara maksiat ialah adam al-ikrah. Tidak dipaksa. So seseorang yang buat sesuatu perkara yang berlawanan dengan syariat Allah Ta'ala, tanpa dipaksa, tanpa diugut oleh sesiapa, oleh eternal forces, maka dia telah dianggap sebagai melakukan perkara tersebut dengan kehendak dia, dengan iradah dia. Bukan syarat seseorang itu dikira terjebak ke dalam syirik dengan niat nak jadi musyrik. Na'udzubillah min zalik. Ini lebih teruk lagi. Ini adalah kufur tersendiri. Berniat nak jadi kafir atau berniat na'udzubillah min zalik, ini adalah kufur tersendiri, kufur dengan niat. Adapun orang yang buat perkara yang jelas sarih dia adalah perkara syirik yang tidak menerima lagi tafsiran, melainkan dia adalah syirik semata-mata syirik, tak kira dah sama ada syirik akbar atau syirik asghar, maka kita katakan dia telah terjebak ke dalam syirik jikalau dia buat tanpa dipaksa. Seperti yang telah dinaskan oleh fuqaha rahimahumullah ta'ala, syarat untuk jatuh hukum ini ialah yang pertama, dia mestilah mukallaf, dia mestilah aqil, muslim, aqil, baligh. Itu syarat yang pertama bila dia buat dalam keadaan tersebut. Dan yang kedua ialah tidak ada ikrah, adam al-ikrah, tidak ada paksaan, ghaira mukrah, kan? Jadi jikalau dia buat perkara ini tanpa dipaksa, maka dia telah terjebak ke dalam perkara syirik. Na'udzubillah min zalik. Dan ini adalah perkara yang kita kena
betul-betul faham. Setengah orang bila dia buat benda syirik, dia kata, saya tak ada niat nak jadi syirik. Saya tak ada niat nak buat syirik. Kita kata niat you tak nak buat syirik itu tidak menjadi isu di sisi hukum syarak. Hukum syarak tidak ambil kira you punya niat untuk tidak mau buat syirik. Tetapi sedangkan you buat syirik, tapi bukan dengan tujuan nak jadi musyrik. Itu maksud ayat. Biasanya orang bila dia buat syirik, dia kata saya tak ada niat. Tak ada niat di sini maksudnya tak ada niat nak jadi musyrik. Tak ada niat nak keluar daripada Islam. Tak ada niat nak buat perkara yang berlawanan dengan suruhan Tuhan. Kita kata yang ini tidak ada niat, yang ini semua orang tak ada niat. Orang Yahudi, bila mereka mengubah ajaran Nabi Musa AS, mereka tidak ada niat untuk keluar daripada agama Nabi Musa. Sebab itu mereka masih mendakwa apa yang mereka buat ni adalah ajaran Nabi Musa. Kalau mereka nak murtad daripada ajaran agama Allah Ta'ala, daripada agama Nabi Musa, mereka ijtihad saja. Kita tak menterah Musa sebagai Nabi. Tapi kenapa Yahudi masih sampai hari ini bertegas mengatakan syariat mereka ni datang pada Allah Ta'ala, dia bawa Nabi Musa AS, pasal mereka tak ada niat nak keluar daripada ajaran Nabi Musa. Orang Kristian tak ada niat nak tinggalkan ajaran Nabi Isa AS. Bahkan mereka sampai sekarang duk mengaku kata inilah dia ajaran Nabi Isa. Na'udzubillah min dzalik. Maka sama juga orang sufi yang tak ada niat nak keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW, yang tak ada niat nak keluar daripada Islam, tapi mereka telah melakukan syirik yang mengeluarkan mereka daripada Islam. As long as mereka buat benda tersebut tanpa ada paksaan, tanpa ada ugutan daripada pihak luar ke atas nyawa mereka, maka kita katakan itu bukan uzur, bukan satu penghalang untuk mereka dihukum telah melakukan satu jinayah, satu dosa dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tak. So ini, kalau kita kata ini dalam hukum syirkun akbar, maka terpakai juga dalam syirkun asghar. Terpakai juga dalam masalah masalah maksiat masalahnya. Orang yang minum arak kerana syahwat, dia bukan niat nak jadi ahli maksiat, tapi sebab kawan ajak malam tu, dia sebenarnya tak ada niat pun nak jadi ahli maksiat. Bukan dia tak ada niat nak jadi kaki minum, tapi saja meraihkan kawan buat birthday party kononnya, ataupun buat party apa, na'udzubillah min zalik, minum. So kita kata you tak ada niat nak jadi kaki minum arak, tidak bermakna you tidak berdosa. Kerana you minum arak tanpa sebarang paksaan. Kan? Yang diugut nyawa, dia letakkan, diacukan pistol di kepala. Pistol yang loaded with bullets, and then dia kata kalau you tak minum, I tekan picu. Itu mungkinlah kita kata itu adalah paksaan yang diterima sebagai uzur. Kan? Jadi selagi tidak ada orang letak pistol di kepala dia atau di badan dia untuk kata nak ataupun tak pisau di leher, kalau tak buat benda ni aku kelak, dan dia tak mampu nak lawan. So kita kata lagi tidak ada perkara tersebut, maka dia dianggap telah melakukan perkara itu dengan kehendak dia, kerelaan dia. So as long as dia buat dengan kerelaan dia, maka dia kenalah hukum tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi perkataan yang diberi contoh oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam perenggan ini ialah sejumlah perkataan yang sarih, perkataan itu menunjukkan, yakni perkataan itu pada zatnya menunjukkan tanda syukur kepada selain Allah Ta'ala, menunjukkan tanda kita menyamakan sesuatu dengan Allah Ta'ala, walaupun kita tidak ada niat untuk menyamakan sesuatu tersebut. Walaupun kita tidak ada niat untuk menyamakan sesuatu tersebut dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi tentulah, macam kita dah sebut, perkataan ini disebabkan dia adalah hakikat, maka dia adalah syirkun asghar, syirik asghar. Apa contoh yang dibawa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Ibnu Abbas sebut, dia kata asyirku akhfa min dabimin namli ala sifatin sauda fi zulmatil lail, fi lailatin zalma. Daripada lebih tersembunyi daripada tapak kaki semut yang berjalan di atas batu yang hitam dalam malam yang gelap.
wa huwa an taqul wallahi wa hayatiki ya fulanah wa hayati. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama, bersumpah dengan selain nama dan sifat Allah Ta'ala. Demi Allah dan demi kehidupanmu wahai fulanah, wahai si perempuan, dan kehidupanku. So bersumpah dengan nyawa manusia atau nyawa orang, diri orang. Ini di antara uslub orang Arab. Tentulah sumpah ialah sesuatu yang menegaskan ucapan yang kita nak cakap. Dan biasanya kita tegaskan ucapan itu dengan sesuatu yang kita agungkan, sesuatu yang kita muliakan. Dan tentulah kita tak beriktikad diri kita atau hayat hidup orang ini semulia Allah Ta'ala, tetapi dia mulia menisbah pada kita. Tetapi sebagai seorang mukmin, tidak sepatutnya ada pada diri dia yang lebih mulia mengantasi segala-galanya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. So dia tidak patut zahirkan ta'zim pada maqam qasam, pada maqam sumpah ini, melainkan ta'zim kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sahaja. Dan perkataan dia seperti laula kulaibatu hadhihi la atana al-lusus wa laula al-battu fi ad-dari la atal lusus. Ini perkataan kedua, kerana, kalau tidak kerana, kalau tidak kerana. Kalau tidak kerana ini kita akan datang satu bab yang khusus nanti, bab lau, jikalau. Dilarang dalam bab yang akan datang, dia akan cerita larangan menggunakan kalau ini pada perkara yang kita tak dapat setelah kita berusaha. Sebagai tanda mencabar takdir. Itu tak boleh. Ini dalam bab ini pula ialah dari segi kita menyandarkan nikmat kepada sebab. Jadi balik kepada bab yang kita dah ambil sebelum ni, bab 41. Menyandarkan nikmat kepada sebab. So tidak sepatutnya dalam situasi yang kita diberikan satu nikmat oleh Allah Ta'ala, kita menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab yang zahir. Sebab yang zahir mengatasi syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan perkataan Masya Allah wa syi'ta, kerana penggunaan wow dan apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki, di sini ada penggunaan kalimah dan, di sini ada unsur penyamaan, penyertaraan antara Allah dan kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Walaupun kita tidak maksudkan begitu, kerana kalimah dan, kalimah waw al-ataf tidak membawa maksud kemudian. Dia membawa maksud mana-mana satu boleh jadi dulu. Kan? Jadi sebab itu dilarang. Kan? Dan kalimah ataf waw sama dengan bahasa Melayu dengan makna dan. Dan dalam bahasa Melayu juga penggunaan dan tidak menunjukkan mana dahulu mana kemudian secara asasnya. So kalau kita kata siapa main rumah hari ni? Ahmad dan Ali. Ahmad dan Ali. Ahmad dan Ali, kita masih boleh tanya orang yang cakap ni, siapa main dulu? Dia main sekali ke main asing? Betul tak? Pasal apa? Pasal dan, yang kita faham daripada dan ialah semata-mata ada dua orang main. Tanpa memberi kita gambaran cara dia main, serentak ke, atau dulu kemudian ke, tak. So sah kalau kita kata Ahmad dan Ali, sebenarnya Ali main dulu, Ahmad main kemudian. Boleh. Kan? Berbeza dengan kalimah kemudian. Dia memberi makna kelewatan masa. Kan? Atau dengan yang memberi makna serentak. Kan? Jadi disebabkan itulah kalimah dan ini dilarang. Kalau guna dengan ma'a, itu lebih bahaya kerana dia jelas menyetarakan. So kalimah dan ni dia sama-sama. Dia boleh jadi makna sama-sama, boleh jadi makna ada dulu kemudian. So kita tak jelaskan. So yang betul-betul syirik ialah kalau kita sebut Masya Allah ma'a masyiatika, masalahnya dia kata. Kehendak Allah bersamaan dengan kehendak kamu. Masalah dia kata. Na'udzubillah min dzalik. So itu dia menyamakan, menyetarakan. Kan?
Dia dah setarakan kedudukan Allah dengan makhluk. Kan? Kehendak kamu adalah kehendak Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu jelas syirik akbar. Sebab dia menyamakan kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Tashbih, tamthil. Makna yang kedua, harus apa yang Allah kehendaki, kemudian kehendak kamu. Kehendak kamu maknanya, kemudian di sini maknanya kehendak kamu itu hanyalah berlaku mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Bukan kehendak Allah ikut kehendak kamu. So, dan di antara perkara yang banyak berlaku dalam ajaran jahiliyah ialah mereka suka menyamakan kehendak orang-orang besar dengan kehendak Tuhan. Jadi kita dapati dalam ajaran Katolik yang lama, ajaran Hindu Dewa Raja masalahnya, bagi mereka kehendak raja adalah kehendak Tuhan, kehendak padri adalah kehendak Tuhan, kehendak sami adalah kehendak Tuhan. So ini yang Islam tak mau. I'tiqad ini perlu dibuang. Kan? So Islam nak jaga benda itu, jangan sampai ada i'tiqad di sana ada kehendak makhluk yang bersamaan dengan kehendak Allah, bahkan apatah lagi kalau sampai i'tiqad mengatasi kehendak Allah, na'udzubillah min dzalik. So kalimah dan tidak menjelaskan apa i'tiqad kita sebenarnya. So yang menjelaskan ialah kalau kita guna thumma, kemudian, yang menunjukkan memang kita i'tiqad bahawa kehendak Allah lah yang dahulu, kehendak makhluk datang kemudian. Demikian juga kata Ibn Abbas, laulallah wa fulan. Kalau tidak kerana Allah dan fulan. Ini pun sama juga. Kita boleh sandarkan sebab satu perkara terjadi kepada sebab. Tetapi kita mesti dahulukan Allah sebagai pengurnia nikmat yang menciptakan sebab. Sebab dia ada sandaran musabbab kepada makhluk dengan kepada Tuhan berbeza. Okey, kalau kita kata hari ini perjalanan musafir kami ni selamat. Pasal apa? Driver kereta apa nama kereta ni pandai. So disebabkan itu selamat jalan semua. Okey. Dari segi selamatnya perjalanan kita dengan sebab driver kereta yang elok, jalan yang bagus, trafik yang lancar, ini dari sudut sebab. Dia tidak mustaqil. Hanya kerana driver tu pandai tidak akan menjadikan jalan tu selamat. Kalau jalan tak elok. Jalan elok tapi yang bawa kereta tak reti, tak selamat juga. Jalan elok bawa kereta pandai tapi kereta sendiri rosak, tak jadi juga. So sebab dia saling perlu memerlukan. Adapun Allah Tabaraka wa Ta'ala, kejadian alam ini berlaku mengikut ciptaan dia. Dia pencipta kepada kejadian tersebut. So dia yang ciptakan sebab-sebab ini tadi supaya kita mudah berjalan dan sebagainya. So kalau kita sandarkan satu peristiwa, kejadian nikmat kepada Allah dan sebab secara setara dengan kalimah waw dan, balik dan tadi, sama juga kita dah macam menyamakan Allah sebagai salah satu sebab. Na'udzubillah min dzalik. Allah bukan sebab. Allah adalah musabbibul asbab. Dia yang mencipta sebab. Lebih tinggi lagi. Dan tidak ada sebab yang boleh memberi kesan melainkan dengan izin dia. Dia yang ciptakan kesan pada sebab. Jadi tujuan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata hadza kulluhu bihi syirk. Ini semua dengannya adalah syirik. Yakni dengan menyebut kalimah ini dihukum syirik. Bukan orang itu jadi musyrik. Maksud perkataan ini dia adalah syirkun asghar. Dia adalah syirik kecil. Kerana apa? Dia memberi konotasi. Ada unsur gambaran syirik pada perkataan. Walaupun dia tidak mempunyai sepenuhnya elemen syirik yang dikehendaki, iaitulah at-ta'abbud li ghairillahi ta'ala. Perhambaan diri kepada selain Allah Ta'ala. So ucapan ini secara asasnya tidak memberi gambaran, tidak memberi kita satu keyakinan bahawa orang yang cakap memang semua selain Allah Ta'ala. Tidak.
tetapi dia memberi dua gambaran. Boleh jadi itu, boleh jadi ini. Jadi Islam nak jaga benda ini. Jangan sampai ada kesamaran dalam akidah. Sebab akidah tak boleh ada sama-sama. Akidah mesti cut clear. Dia tidak boleh ada tak tahu mana satu kesamaran. So kemudian pada dalil kedua, ketiga, keempat, kelima ialah dalil-dalil ni dibawa oleh musannif untuk menyokong balik pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini. Masalahnya dalil kedua ialah larangan Nabi daripada bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah syirik. Hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma tentang bahayanya syirik, bahayanya bersumpah dengan selain Allah yang merupakan syirik asghar yang lebih besar daripada dosa bersumpah dengan nama Allah secara benar, secara dusta. Maksudnya bersumpah dengan selain nama Allah walaupun benar lebih berat dosanya daripada bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, yamin ghamus. Nasallallahu al-afiyah. Dan riwayat daripada Hudzaifah daripada Nabi SAW, larangan Nabi, la taqulu ma syaa Allah wa syi'ta, ma syaa Allah wa syaa fulan, walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Dan Ibrahim An-Nakhai juga ucapan daripada tabi'in, anak murid kepada ashab Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu membawakan ucapan yang sama berkenaan dengan masalah dan yang telah kita huraikan. So kita kata bab ini dia adalah muqaddimah dan perincian masalah ini akan datang. Pertama berkenaan dengan masalah idhafatun ni'am ila ghairil mun'im. Dah lepas pada bab 41 kita dah bincang. Itulah menyandarkan nikmat kepada selain pemberi nikmat. Kita dah bincang pada kelas yang lalu. Dan baki masalah-masalah ini akan datang pula pada bab yang akan datang selepas ini, memperincikan satu persatu masalah yang telah disebutkan secara ringkas dalam bab ke-42 ini. Qala al-musannif rahimahullah fihi masail. Al-ula tafsir ayat al-Baqarah fil andad. Yang pertama, tafsir ayat Al-Baqarah dalam masalah makna al-andad. Makna al-andad. Jadi, takrifnya bukan sahaja syirik akbar, bahkan termasuk juga dalamnya syirik asghar. Bentuk syirik yang paling ringan, syirik lafzi. Al-thaniyah, yang kedua, anna sahabat radhiyallahu anhum yufassiruna al-ayat an-nazilata fi syirk al-akbar annaha ta'ummul asghar. Para sahabat radhiyallahu anhum mentafsirkan ayat yang turun berkenaan dengan syirik akbar bahawa ia juga boleh merangkumi syirik asghar, boleh dijadikan dalil hujjah untuk syirik asghar. Jadi kita dah jumpa di sini bab ini dan juga bab yang awal dulu, bab memakai tangkal. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, bila dia potong tangkal daripada satu orang, dia kata wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, ayat dalam surah Yusuf. Juga ayat itu menceritakan tentang syirkun akbar, tapi dibawa kepada syirik asghar, digunakan untuk menunjukkan masalah syirik asghar. Baik. Al-thalithah, yang ketiga, annal hilfa bi ghairillahi syirkun. Yang ketiga adalah bersumpah dengan selain Allah adalah syirik. So bersumpah dengan selain Allah Ta'ala, bersumpah yang dibenarkan ialah dengan nama Allah atau sifat-sifat Allah Ta'ala sahaja. Adapun bersumpah dengan diri sendiri, dengan mak, dengan tok wan, tok nek, moyang, ini semua adalah syirkun asghar. Bila ia jadi syirik asghar? Jikalau yang kita guna sebagai bersumpah itu bukan sembahan. Nasallallahu al-afiyah. Tapi kalau yang diguna sebagai disumpah itu ialah al-mahluf bihi, itu ialah ma'bud min dunillahi ta'ala, secara waqi'nya dia memang disembah selain Allah Ta'ala, seperti wali yang disembah atau berhala, maka dia akan jadi syirkun akbar. Ar-rabi'ah annahu idza halafa bi ghairillahi shadiqan fa huwa akbaru min al-yamin al-ghamus. Macam kita sebut, dosa bersumpah dengan selain Allah tetapi benar, itu lebih besar dosanya daripada bersumpah dengan nama Allah secara dusta, yamin ghamus.
Al-khamisah al-farqu bainal wawi wa thumma fil lafzi. Beza antara dan kemudian. Dan dengan kemudian. Perbezaan di antara penggunaan kalimah waw, ataf yang bermakna makna dan dalam bahasa kita dengan kalimah thumma yang berbawa makna kemudian. Kalimah and dengan with, dengan then, and dengan then. So maknanya ini juga menjadi kayu ukur kepada tahap kesempurnaan tauhid yang wajib bagi seorang mukmin dalam ucapan dia. Mestilah dia menzahirkan sepenuh tauhid, pengagungan bahawasanya memang tidak ada yang dia agungkan, yang dia syukuri nikmatnya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala sahaja. Taib. So ini bab ke-40. 1 dan 42 kita buat kesimpulan dulu sebelum kita nak masuk bab yang ke-40. 3 ada soalan? Tak ada soalan Ustaz. Okey. Tak ada. Okey. So hari ini kita masuk kepada bab ke-43 insya-Allah taala dan seterusnya kalau kita sempat. Bab 43 qala al-musannif rahimahullahu taala babu ma jaa fi man lam yaqna' bil halifi billah. Babu ma jaa fi man lam yaqna' bil halifi billah. Bab pada menyatakan berkenaan orang yang tidak menerima, yang tidak tunduk, yang tidak berpuas hati dengan sumpah menggunakan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bab pada menyatakan orang yang tidak menerima atau tidak redha atau tidak bersetuju atau tidak menerima sumpah yang orang itu telah bersumpah dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang maksud di sini ialah sumpah yang syar'i yang dibuat dalam mahkamah. Sumpah dalam mahkamah syar'i. Sebab Nabi kata, Nabi SAW sebut, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti bagi orang yang mendakwa dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Yakni kalau orang yang mendakwa tidak boleh bawa mai bukti atau bukti dia meragukan, maka hakim akan minta si yang dituduh ini untuk melakukan sumpah ini dalam masalah yang tidak melibatkan hudud dan jenayah dan sebagainya lah. Maksudnya dalam masalah hukuk, masalah bab hak-hak sesama manusia. So dalam hukum syarak, apabila berlaku pertikaian dalam harta, perebutan harta dan sebagainya, maka dituntut supaya orang yang mendakwa mendatangkan bukti. Orang yang mendakwa dituntut supaya mendatangkan bukti. Dikala dia tak mampu membawa bukti atau buktinya meragukan, maka disuruh orang yang dituduh bersumpah bahawa tuduhan itu tidak benar. Bersumpah dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jikalau perkara itu berlaku, maka dikehendaki kepada yang mendakwa supaya menerima keputusan hakim berdasarkan sumpah tersebut, kerana sumpah tersebut dibuat dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan kerana kita percaya pada dia, tapi ta'ziman lillahi Tabaraka wa Ta'ala. Kerana mengagungkan Allah Ta'ala. Kita redha dan kita yakin kalau dah ini ketentuan bahagian kita, Allah Ta'ala akan bela. Kalau kita benar teranaya, zalim, Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan kita. Tidak ada apa yang kita nak rugi. Kalau betul kita dizalimi, kita teranaya, Allah Ta'ala akan membantu. So tidak ada apa yang kita nak takut, yang kita nak rugikan. Kan? So maksud bab ini ialah menjelaskan hukum orang yang tidak redha, lam yaqna', lam yarda, tidak redha, tidak menerima sumpah dengan nama Allah Ta'ala dan
mahal ataupun tempat hukum ini berlaku ialah dalam mahkamah, dalam kes-kes yang melibatkan sumpah di hadapan qadhi, melibatkan hak-hak sesama manusia. Jadi ini yang disebut oleh kebanyakan syurah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan maksud ini adalah lebih umum, tidak terhad kepada kes-kes di mahkamah sahaja. Memang ada pendapat lain pula mengatakan hadis ini lebih umum, tidak hanya melibatkan kes di mahkamah, bahkan bila orang bersumpah dengan kita dengan nama Allah Ta'ala, sewajarnya kita terima. Tapi kita kata tentulah di luar daripada mahkamah. Hukum syarak tidak mengilzamkan kita. Hukum syarak tidak mengilzamkan kita, tidak mewajibkan kita untuk menerima perkara tersebut. Tidak ada nas, maknanya kita kena wajib percaya orang yang bersumpah dengan nama Allah Ta'ala di luar daripada mahkamah untuk kita terima hukum tersebut ataupun perkhabaran dia. Tetapi itu bergantung kepada orang itu sendiri, cara dia bawa cerita, kesalihan dia, dia punya tahap fiqah dia. Berbeza dengan di mahkamah. Di mahkamah sama ada kita percaya atau kita tak percaya orang itu, bila hakim dah buat keputusan, kita dituntut untuk menyerah dan pasrah kepada syariat Allah Ta'ala, kepada hukum Allah Ta'ala. Bukan kerana kita percaya kepada orang yang bersumpah tu memang dia tak cakap bohong. Sebab itulah sebelum orang tu bersumpah, hakim dikehendaki supaya memperingatkan kepada orang yang nak bersumpah akan bahaya besarnya dosa al-yaminul ghamus, sumpah dusta yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka Jahannam. So hakim disuruh oleh syarak untuk ingatkan dulu orang yang nak bersumpah ini, apa yang kamu nak buat adalah besar dosanya. Tapi ini terpakai dalam kes yang bukan melibatkan hukum jinayat, hukum hudud, hukum qisas, tidak ada. Tidak boleh pakai sumpah, ini mesti pakai bukti. Kecuali dalam masalah li'an, suami isteri, itu saja yang ada. Ya. So kalau orang tanya, bolehkah dalam kes jenayah liwat masalahnya pakai sumpah? Tak boleh. Dia tidak ada dalam syariat. Ya. Kes jenayah bunuh masalahnya pakai sumpah tak boleh, kecuali dalam bab qasamah. Qasamah ada perincian dalam kitab fiqh, mesti ada 50 orang dan sebagainya yang bersumpah, itu cerita lain. Qasamah. Adapun bersumpah personal, saya tak kenal, saya tak buat, saya tak apa, ini kita kata peribadi dia lah, tapi dari segi hukum tak pakai macam itu. Tak bermakna bila dia dah bersumpah dia tak boleh dakwa di mahkamah, tak. Dia mesti terus boleh didakwa lagi dan boleh disiasat, boleh dicari bukti, dan itu tidak membebaskan diri dia daripada tuduhan secara qada, secara hukum mahkamah. Adapun dari segi kita nak percaya dia ataupun kita tengok dia jujur, itu cerita kedua lah, itu peribadi, personal kita. Tapi hukum syarak tak pakai. Di dunia tak jalan, hukum syarak tak jalan macam itu. Ya. Adapun orang duk cerita sekarang mubahalah. Mubahalah tidak pakai dalam masalah jenayat dan hukum hakam. Mubahalah untuk kita berdebat dengan orang kafir ataupun orang ahli bid'ah. Bila dia tak terima dakwah kita mubahalah dengan dia. Itu mubahalah. Dia bukan sumpah yang kita cerita di sini. Mubahalah ialah mula'anah. Kita saling melaknat dalam masalah akidah. Apabila orang yang kita dah debat itu tidak mau lagi menerima kebenaran yang kita bawa, habis kita ajak dia mubahalah supaya Allah Ta'ala turunkan laknat bagi pihak yang degil, yang enggan menerima kebenaran. Tayyib. So musannif rahimahullahu ta'ala dalam bab ini membawakan satu hadis, satu dalil dengan sanad yang hasan riwayat Ibnu Majah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرضى فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن.
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum." Peringatan pertama ialah larangan Nabi SAW untuk bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. La tahlifu bi abaikum. Balik kepada hadis yang sebelum tadi. Man halafa, Ali bin Mas'ud, man halafa bi Nabi SAW bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah syirik. So di sini larangan bersumpah dengan selain nama Allah. La tahlifu bi abaikum. Janganlah kamu bersumpah dengan bapa nenek moyang kamu. Sebab ini dah jadi adat jahiliah. Bersumpah dengan nenek moyang untuk menegaskan satu perkataan dia. Kenapa tidak boleh? Kerana supaya tidak zahir pada mulut kita ini dalam waktu yang begini terdesak. Waktu kita nak cari satu benda yang boleh menguatkan ucapan kita, yang menunjukkan kita tak mungkin boleh berdusta atas nama orang ini. Itu maksud sumpah. Maksudnya kita kalau kita guna nama dia, tak mungkin aku akan dah cakap bohong. Pasal aku guna nama dia ni. Orang ni aku tak mungkin berani nak tipu guna nama dia. Dan ini satu-satunya yang layak sepatutnya ialah Allah Ta'ala sahaja. Kerana lain daripada Allah Ta'ala, tidak ada yang kita boleh takut secara ghaib. Daripada kesan akibat kita berdusta guna nama dia, hanya Allah Ta'ala sahaja yang betul-betul orang boleh yakin. Dan dari segi orang nak yakin pun, hanya nama Allah, nama Tuhan saja. Hang sumpah dengan nama mak hang, pak hang, tok wan hang, tok nek hang, yalah, hang kata hang tak bohong lah pasal hang sayang mereka dan sebagainya. Tapi itu tidak cukup untuk menghalang dia daripada membohong. Kerana mak dia, tok wan, tok nek moyang dia bukan boleh bagi mudarat pada dia kalau dia bohong guna nama mereka. Adapun Tuhan Azza wa Jalla, kalau kita bohong guna nama dia, dia boleh hukum kita bila-bila masa. Tidak di dunia, di akhirat sudah pasti. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang lebih takut. Ada. Jadi sebab itu tak boleh guna selain nama Allah Ta'ala. Adakah hukum hudud hanya melibatkan umat Islam saja? Soalan. Jawapannya tidak. Hukum hudud macam kita dah sebut dalam kelas minggu lepas, kelas hari Selasa, ialah untuk kerajaan Islam. Macam yang telah kita bincangkan. Dia untuk kerajaan Islam, bukan hukum untuk umat Islam. Hukum untuk kerajaan Islam. So as long as kerajaan tu nama dia kerajaan Islam, maka diwajibkan pada kerajaan tersebut untuk menggunakan sistem yang telah Allah Ta'ala sediakan untuk kerajaan Islam. So Islam ada hukum untuk individu. Ada hukum untuk society, masyarakat. Ada hukum untuk government, untuk kerajaan. Ada hukum untuk negara. Dia ada hukum untuk semua. Ada hukum untuk society, untuk masyarakat. Masalahnya, benda-benda yang berbentuk fardu kifayah. Masalahnya, menguruskan jenazah. Kewajipan menguruskan jenazah bukan untuk personal, tapi untuk society, untuk masyarakat. Diwajibkan ke atas masyarakat. Penduduk kampung, penduduk taman, untuk menguruskan jenazah bila ada orang Islam yang mati tempat mereka. So dia tak wajib pada satu individu. Kan? Dan ada hukum hakam yang Tuhan wajibkan kepada orang Islam selaku mereka sebagai umat. Mereka sebagai umat yang ada kepimpinan dan kerajaan yang telah Allah Ta'ala kurniakan dan anugerahkan kepada mereka, iaitulah satu sistem pemerintahan dan sistem perundangan. So diwajibkan kepada umat Islam yang menjadi hakim, menjadi pemerintah, kalau dia nak berhukum, inilah kondisinya. Adapun yang tak menjadi hakim, tak menjadi pemerintah, dia tak boleh guna hukum tersebut. Sebab hukum itu bukan untuk individu, hukum itu untuk kerajaan. Tak kira lah siapa pun rakyatnya. Rakyatnya orang Islam, rakyatnya orang bukan Islam. As long as dia adalah Muslim yang menjadi kerajaan, Muslim yang menjadi pemerintah, maka dia ada satu sistem yang Allah Ta'ala telah wajibkan kepada dia untuk dia ikut sebagai pemerintah, sebagai hakim, sebagai kerajaan. Bukan sebagai individu. Sebab itulah hukum hudud tak diwajibkan, bahkan tak boleh dilakukan oleh individu personal. Sebab dia bukan hukum
individu, bukan hukum yang Tuhan syariatkan untuk individu, untuk personal. Baik. So itu perenggan pertama hadis menceritakan larangan bersumpah dengan selain nama Allah Tabaraka wa Taala, dan akan datang insya-Allah taala bab lagi perinciannya berkenaan masalah ini, dan kita telah pun sebut tadi dalilnya, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. So bersumpah dengan nama Allah kita dah sebutkan tadi apa dalil hukum-hukumnya. Kerana dia adalah syirkun asghar, syirik asghar. Tayyib, datang iskal. Kalau bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dengan selain nama Allah Taala tidak boleh, tapi datang dalam sebagian hadis dalam sahih Muslim. Dalam sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang seorang lelaki yang datang, dia kata, Rasulullah, kalau aku salat, aku puasa yang wajib, aku salat yang wajib saja, aku puasa yang wajib saja, aku bayar zakat, adakah aku masuk syurga? Aku tinggal semua yang haram, aku i'tiqad segala benda yang haram itu haram, aku tinggal. Aku i'tiqad segala yang wajib itu wajib, aku buat yang mana mampu, adakah aku masuk syurga? Nabi kata, aflaha in sadaqa. Masuk syurga dia kalau dia benar. Dan datang dari riwayat Muslim, wa abih. Aflaha wa abih. Berjaya demi ayahnya. Macam mana tu? Nabi sumpah dengan bapak dia. Dengan bapak lelaki tersebut. Aflaha wa abih in sadaqa. So, hadis ini ada beberapa taujih ulama. Dalam riwayat Bukhari, wallahi. Aflaha wallahi in sadaq. Yang datang lafaz Muslim. So, ulama kata lafaz Muslim ni mungkin ma'lul dari segi lafaz. Walaupun hadis itu sahih, tapi lafaz yang dia bawa ini dikalahkan dengan riwayat Bukhari yang lebih kuat, ialah demi Allah. Dan ada yang mengatakan dari segi nuskhah dan sebagainya. Tapi ihtimal yang kuat Allahu a'lam ialah sebelum ia dilarang, sebelum sumpah dengan selain Allah Ta'ala dilarang. Sebab kita akan datang dalam hadis nanti, ada bab yang kita akan bincang, bab Masya Allah wa syi'ta, bahawa larangan ini datang kemudian. Maknanya sebelum itu dia tidak dilarang. Ala kulli hal, kita kata kalaupun dan lebih kuat lagi ialah riwayat Bukhari, lebih diutamakan. Riwayat Bukhari menyebut wallahi. Riwayat Bukhari menyebut wallahi. So maknanya lafaz wa abihi ini di sini mungkin ada riwayat, ada ghalat, ada salah riwayat daripada rawi ataupun nuskhah. Maksudnya sebenarnya dia adalah wallahi, tapi dibaca oleh sebahagian orang yang menyalin semula sahih Muslim itu wa abihi masalahnya. Ataupun kita kata dia adalah sebelum benda itu dilarang. Tayyib. Adapun setelah ia dilarang oleh Allah Tabaraka wa Taala, maka itu tidak lagi Nabi SAW lakukan sama sekali. Dan juga iskal, sebelum lebih lanjut lagi, iskal pada masalah laula fulan, kalau tidak kerana si fulan, kalau tidak kerana si fulan. Dalam hadis berkenaan dengan Abu Talib, bila Al-Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, bapa saudara kamu yang jaga kamu, apakah kamu ada bagi dia manfaat sesuatu? Nabi kata kepada Al-Abbas, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau tidak kerana aku, dia akan duduk neraka paling bawah. Tapi disebabkan aku, kata Nabi, dia diangkat duduk di permukaan neraka, dipakaikan terompah daripada api neraka dan mengelegak otaknya. Itulah azab yang paling ringan untuk Abu Talib. So Nabi kata laula ana, kalau tidak kerana aku. So macam mana Nabi sebut tidak kerana aku? Di sini bukan Nabi konteks ucapan Nabi SAW bukan dalam konteks zikrun ni'mah, tapi menceritakan hal, keadaan, realiti. Macam kita dah sebut tadi, yang dilarang ialah menyandarkan nikmat kepada sebab, ialah ketika kita dalam keadaan maqam menzahirkan kesyukuran. Adapun dalam keadaan kita menceritakan realiti satu kejadian,
tidak ada isu, tidak dilarang. Macam kita dah sebut satu orang, ada orang dakwa kata tanah ni dia punya. Sedangkan tanah tu si fulan ni punya. Dia waris daripada tok wan, tok nek dia, pak dia. So hakim tanya, betul ke tanah ni kamu punya? Dia kata tak, tu hakim, tanah ni aku waris daripada nenek moyang aku. So kita kata tidak ada salah. Kan? Tidak ada salah. Yang salah ialah pada maqam syukur, pada maqam menzahirkan nikmat. Okay. Pada maqam kebanggaan. Adapun bila ditanya kepada Rasulullah SAW keadaan Abu Talib, Nabi nak menceritakan hal realiti. Realitinya Abu Talib ni kalau tidak kerana Nabi SAW, dia tak ada nilai. Allah Ta'ala akan azab dia macam orang kafir lain. Tapi Nabi yang minta. Sebab apa? Segala amal salih yang dia buat tidak ada nilai sebab dia kafir. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Jadi Nabi nak bagi tahu kata Abu Talib ni dapat azab yang paling ringan dalam neraka bukan kerana amalan dia tapi kerana syafaat aku. Tu je. Bukan Nabi nak berbangga dengan kedudukan dia. Ustaz, tiga soalan ni tiga orang yang berbeza. Baik, anda jawab balik soalan yang kedua ni yang ada kaitan dengan soalan hudud tadi. Macam kita dah sebut tadi, ialah dia adalah kewajipan bagi kerajaan Islam. Kerajaan Islam ialah kerajaan yang di bawahnya ada orang Islam dan orang kafir. Kerajaan Islam bukan untuk orang Islam. Orang Islam diwajibkan untuk menundukkan orang kafir di bawah kerajaan Islam. So of course, kerajaan Islam akan ada rakyat dia orang kafir. Tak pernah wujud dalam mana-mana zaman kerajaan Islam, rakyat dia orang Islam saja. Tak pernah berlaku. Kerajaan Islam sepanjang sejarah manusia, daripada zaman Nabi SAW tertubuhnya kerajaan di Madinah, sampailah hari ini, kerajaan Islam semuanya rakyatnya berbilang bangsa dan kaum. Dan juga berbilang agama. Dan hukum satu. Tak pernah wujud sistem dui mahkamah. Mahkamah untuk orang Islam, mahkamah untuk orang kafir tak pernah berlaku kecuali pada zaman penjajahan. Zaman penjajahan barat di penghujung kerajaan Uthmaniyah. Yang dibuat oleh penjajah. So dia hukum untuk semua rakyat. Baik. Dan nombor 3, anda jawab nombor 3 dulu pasal dia ada kaitan nampak dengan bab. Zahir kesyukuran di atas musibah yang menimpa negara kafir. Di sana masih ada lagi saudara kita yang sama-sama timpa apa? Ya, kita mesti menzahirkan kesyukuran atas musibah yang menimpa negara kafir. Kerana dia adalah azab untuk orang kafir. Adapun orang Islam yang tinggal di negeri tersebut kerana ada uzur yang syar'i dan mereka juga mungkin terkena, tidak ada masalah. Sebab bagi orang mukmin dia adalah kafarah. Tapi kita dari sudut kita gembira pada orang kafir sebab wabak itu adalah azab bagi mereka. Macam kita dah bincangkan dalam kelas hari Selasa, pada yang kita dah bincangkan bab ini dengan detail, itu kita dah sebutkan. Baik. So balik kepada apa yang telah kita sebutkan. Kita dah bincangkan dulu. Azab bila turun bencana itu dia adalah azab untuk orang kafir dan kafarah untuk orang mukmin. Walaupun dia nampak sama tapi konsekuensi dia berbeza di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. So tidak ada isu untuk kita bergembira dengan musibah yang menimpa orang kafir. Bahkan itu yang sepatutnya. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Kalau sebut berkenaan perkataan Nabi Saleh, macam mana aku boleh rasa sesal dengan apa yang kena pada orang kafir? Tak mungkin. Aku tak boleh rasa kesal. Tak boleh rasa sesal. So apa yang kena pada Amerika, pada Britain, berjuta-juta rakyat, ada 10 juta rakyat Amerika kena coronavirus. Ini bagus. Kerana dia akan menjejaskan ekonomi mereka, melemahkan negara dia. Kerana Amerika, negara dia kuat, dia akan serang orang. Ini lumrah. Na'udzubillah min zalik. Dan orang yang dia akan serang tu orang Islam. Dia mesti ada. Mesti ada saja. Dia akan cari negara mana dia nak perang. Yang memastikan dia tak buat benda itu, biiznillah ta'ala,
Ialah kalau dia lemah lah. Macam zaman Donald Trump, dia lemah. Dia tak nak serang orang. Kan? Kalau dia balik jadi kuat balik, dia akan cari nak perang orang. Kan? Itu perangai dia. Perangai orang kapiak memang macam tu dulu lagi. Kan? Bukan sebab dia Amerika, sebab dia kapiak. Kan? So dengan bencana isu yang melanda negara dia, ekonomi dan sebagainya, itu adalah nikmat bagi orang Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. So kita bersyukur dari sudut itu. Adapun di sana ada saudara kita juga kena, tak ada masalah. Dia kafarah bagi dia kalau dia orang mukmin saleh. Okey. Soalan yang lebih awal tadi ada masalah jarak jauh ni juga. Masih lagi soalan ni masih lagi timbul walaupun kita dah jawab banyak kali. Kita kata ini kembali kepada ijtihad para fuqaha. Dan memang ada macam-macam pendapat based on perbezaan mazhab. Dari segi hukum merapatkan saf. Ya. Hukum merapatkan saf di sisi jumhur ulama ialah sunnah muakkadah, sunat muakkadah. Dari segi untuk jemaah, untuk solat berjemaah. Maknanya di sisi Ibnu Hajar, kalau kita sengaja tidak merapatkan saf, sengaja merenggangkan saf, maka dia adalah menghilangkan, melupuskan pahala jemaah. Dan di sisi Ar-Ramli dia tidak melupuskan pahala jemaah, tapi dia benda yang khilaful aula, menyelisih yang sepatutnya. Di sisi sebahagian fuqaha macam mazhab Hanabilah, dia adalah wajib. Dia adalah wajib. Ala kulli hal, ini hukum asal. Kita tak boleh ambil hukum asal, lepas tu kita praktik pada hukum nazilah, pada hukum darurat tertentu. Ini kena balik kepada ijtihad fuqaha. Maka untuk takhrij daripada pendapat ini, akan datanglah perbezaan taujih. So masalahnya, bagi golongan Hanabilah, benda ini agak rumit bagi mereka sebab asal hukum merapatkan saf adalah wajib dan syarat sah solat jemaah. Maknanya kalau renggang di sisi Hanabilah, solat jemaah tidak sah. So fuqaha al-Hanabilah yang jadi isu sekarang. Fuqaha al-Hanabilah. Di kalangan mereka yang jadi masalah berkenaan isu jarak sah ni. Adapun dari segi fuqaha Syafi'iyah, fuqaha al-Malikiyah, kita tidak ada isu sebab merapatkan sah bukan wajib dan bukan syarat. So bila datang keperluan untuk merenggangkan, maka dia adalah satu benda yang jelas dalam kaedah syariat dibenarkan. Tidak ada keraguan lagi. Kalau ada keperluan untuk merenggangkan. Tapi itulah orang Melayu sekarang, inilah hukuman. Masa boleh rapat sah, tak mau rapat. Kan? Bila dah kena jarak, baru kelang kabut. Itu pun tak sedap ke diri lagi, dosa sendiri. Kan? Tuhan nak bagi ingat. Masa dulu apa lama dah kita duk boleh rapat sah ni. Haram tak mau buat pun. Kan? Waktu kuliah maghrib tu dia. Seorang duk ujung sana, seorang duk ujung ni. Haram tak mau duk rapat-rapat pun. Kan? Perangai punya huduh. Kan? Tak ada adab langsung. Sekarang bila dah Tuhan hukum macam ini, bukan nak insaf. Makin jadi bongkak dan sombong pula. Na'udzubillah min zalik. Tak sedap ke diri juga. Kan? Sepatutnya taubatlah. Kan? Jadi dari segi menjarakkan saf kerana ada nazilah, ada kasus baru yang turun untuk mengelakkan nyawa terancam dan sebagainya, maka dia adalah dibenarkan tanpa ragu lagi dalam kaedah jumhur ulama. Cuma isu yang orang duk main sekarang ni adalah kenapa di masjid SOP-nya begitu ketat tapi tempat lain tak ketat. Ini bukan balik kepada hukum syarak. Ini kerana sistem yang mengemudi masyarakat kita ialah sistem sekular. Undang-undang dibuat dengan tidak menimbang tara yang betul. Bila datang SOP masjid, yang buat SOP masjid ialah mufti, ulama. So mereka mengambil kira dalil, nas, masalah darurat. Maka ada keperluan masjid ditutup dan sebagainya. Bila mai SOP perniagaan, pekerjaan, yang buat SOP ini bukan ulama. Bukan mufti. Yang buat ialah politicians, businessmen yang mengutamakan dunia dan harta.
Jadi sebab itu datang, itu isunya, bukan isu di sana. Ini masalah orang tak faham-faham sampai lah. Bahawa sistem yang ada sekular, dia memisahkan agama dengan dunia. Walaupun kita bukan negara sekular, betul. Tetapi sistem yang ada sekular. Maksudnya, dia tak ambil kira hukum syarak dalam bab-bab yang macam ni. Yang dia ambil kira adalah maslahah keduniaan yang ada sahaja. Itu satu hal. Dan kalau pun masa PKP dulu, masa pandemik ini begitu rumit, dalam keadaan dia meruncing, kita kena faham salat berjemaah tidak semustahak makan dan minum di sisi hukum syarak. Mungkin perkataan ini agak gharib pada orang yang tak mengaji agama. Tapi orang yang mengaji usul al-fiqh dan maqasid syariah, dia tahu. Kerana makan dan minum ini esensi untuk hidup. Salat jamaah, walaupun dia bab agama, tapi dia bukan esensi agama. Dia adalah takmil. Dia adalah penyempurnaan kepada agama. So, apa yang menjadi bab kamalat, dia akan ditinggalkan apabila bertembung dengan daruriyat. Adapun bab daruriyat, kita tak boleh tinggal. Macam mana keadaan pun. Bahkan dibuang yang pelengkap untuk menjaga yang asas, yang daruri. Iaitulah nyawa. Tapi ikut mana pun mestilah ambil yang minimum lah. Yang minimum. Jadi sepatutnya kalau kita kata memang penyakit ni masih berjangkit dalam masyarakat, tak boleh ada dine-in dalam kedai. Tak boleh ada keluar ramai-ramai pergi kedai. Bahkan sepatutnya dibuka kedai yang betul-betul essential sahaja. Itu betul. Itu dari segi hukum syarak. Tapi tentulah yang buat SOP perniagaan sekarang tak mungkin dah nak boleh ikut hukum syarak masa macam dia buat PKP dulu. Masa tu mungkinlah keluar maqasid syariah lah, apa bala lah. Masa tu pasal dia boleh lagi ikut hukum. Pasal dia tak terdesak lagi. Sekarang dia dah tak ada duit. Dia tak boleh lagi nak ikut hukum syarak. So, tinggallah masjid dengan surau ni yang masih duk pegang dengan hukum syarak. Yang lain tak ikut hukum syarak dah. Itu je cerita dia. So, kena faham situasi. Sistem kita bukan sistem syar'i. Ya? Kecuali pada bab yang melibatkan agama sahaja. Jadi, jangan salahkan orang agama. Lepas tu dibandingkan. Pasal apa kedai boleh buka? Pasal apa? Lepas tu dia salahkan orang agama. Ada orang agama buat kerja dia betul. Yang buat kerja tak betul tu. Puak businessman, puak politician. Yang tu tak betul. Pasal apa pilihan raya boleh buat? Dengan jemaat tak boleh. Tak. Yang buat pilihan raya bukan mufti. Bukan jabatan agama yang buat pilihan raya. Yang buat tu siapa? Ahli politik yang tamak kuasa. Mereka tak ikut hukum syarak daripada awal. Itu normal lah. Kan? So, patutlah Tuhan hukum mereka dengan macam itu. Kan? Sebab tidak ikut hukum Allah Ta'ala. Ada kita orang yang mengaji agama. Dalam bab agama, kita stay home lah. Jangan kira undang-undang kerajaan. Kira agama sebut. Duduk rumah. Saya dah sebulan tak keluar rumah. Alhamdulillah. Kan? Jadi maknanya, kita duduk rumah je lah. Tak ada kacau lah. Yang penting apa hukum Tuhan kata. Bukan SOP kerajaan tu. SOP kerajaan mana yang sesuai dengan hukum syarak kita ikutlah. Mana hak yang dia ada ciluk-ciluk nak bagi kepuasan syahwat dia ataupun kepentingan politik dia, kita tak ikutlah. Kan? Itu point dia. Bukan semua putusan kerajaan itu ikut hukum syarak. Bolehkah kita menggunakan mana nama-nama sifat Allah dalam lafaz sumpah kita? Ya, mana-mana. Apa sahaja sifat. Demi Al-Quran. Al-Quran sifat Allah Ta'ala. Demi Tuhan yang menurunkan Quran. Demi tangan Allah. Demi mata Allah. Boleh, tak ada masalah. Mana-mana nama dan sifat Allah Ta'ala. Apakah ucapan-ucapan takziah yang melampau seperti gone too soon dan God has given an angel? Ucapan takziah yang diambil daripada orang kafir dielakkan. Kita ada ucapan takziah yang syar'i. Ucapan takziah mestilah ikut ucapan takziah yang syar'i sahaja, yang diajak oleh syarak. Lain daripada itu, yang kita taklid daripada Kristian, daripada apa, tak boleh.
Adakah doa yang berdasarkan Sahih Muslim, semoga Allah menyusahkan pemimpin, menyusahkan kami, itu dibaca di mimbar? Tak, doa itu doa Nabi SAW. Nabi minta kepada Allah Ta'ala bagi pihak umat dia. Ulama salah tak pernah baca doa macam itu di mimbar atau sebagainya. Dia adalah doa Nabi. Allahumma man waliya min amri ummati, ya Allah, barang siapa yang memimpin umatku lalu dia berlunak dengan mereka, maka lunaklah engkau dengan dia. Dan jikalau dia menyusahkan mereka, engkau susahkanlah dia. So ini Nabi minta bagi pihak umat dia. Adapun ulama salaf yang disyariatkan kepada selain daripada Nabi ialah mendoakan kebaikan pemimpin secara mutlak. Ya, tidak ada. Bahkan kalau kita baca balik hadis tu, Aisyah radhiyallahu anha riwayatkan hadis itu sebagai tabsyir, memberi khabar gembira kepada Muawiyah radhiyallahu an yang dikenali sebagai pemimpin yang menyenangkan rakyat. So Aisyah kata, beri khabar gembira kepada Muawiyah, Nabi doakan macam ini, semoga dia dapat bahagian yang baik tersebut. Itu hadis tu datang macam itu. Bukan Aisyah doakan. Dan tidak diriwayatkan mana-mana ada salah doa macam itu. Kan? Tapi yang disuruh oleh ulama salah ialah kita mendoakan kebaikan pemimpin. Sebab apa? Sebab pemimpin, kita kena faham. Kalau bala tu kena pada pemimpin, dia takkan kena pemimpin saja. Tuhan takkan hukum pemimpin seorang tu kena bala. Sebab kezaliman pemimpin tidak mungkin dia seorang zalim. Kezaliman pemimpin ialah natijah kezaliman rakyat. Kecuali lah kalau pemimpin tu mai daripada planet Pluto, alien mana, tak ada kaitan dengan kita, cerita lain lah. Tapi pemimpin ni manusia, kita, orang kita, adik-beradik kita, kawan kita. So tentulah perangai dia, perangai kita. So kalau kena musibah pada dia, kena semua macam COVID. Dia takkan kena orang yang minta bubar parlimen saja. Semua akan kena. Okay. Baik. Adakah hukum ta'zir bagi non-Muslim yang berlindung di bawah kerajaan daulat? Subhanallah. Non-Muslim yang hidup dalam kerajaan Islam, dia terikat dengan semua undang-undang kerajaan Islam. Macam mana nak bagi faham? Saya ulang sekali. Ni kali ketiga dah kita sebut. Semua orang, nama dia rakyat kerajaan Islam, maka dia hanya ada satu kerajaan Islam. Dan undang-undang dia itu saja. Dia tak ada undang-undang lain. Faham ya? Dia undang-undang itu sahaja. Jadi undang-undang yang ada dalam kerajaan Islam terpakai untuk semua rakyat dia. Tak kira apa agama rakyat dia, apa bangsa, apa keturunan. Kecuali dalam bab yang ada dalam agama mereka benarkan dan tidak melanggar norma etika moral masyarakat. Masalah dalam agama, sebahagian agama dalam mazhab Majusi boleh kahwin adik-beradik. So ulama Islam kata yang ni tak boleh dibenarkan juga. Walaupun agama mereka bagi, tapi ini akan melibatkan kekacauan nasab. So masalahnya incest tidak dibenarkan. Kalau ada agama mereka benarkan gay, masalahnya tak boleh. Pasal dia berlawanan dengan norma kemanusiaan yang waras dan melibatkan keturunan, nasab. Tapi kalau macam agama mereka, ada setengah agama benarkan pengikut dia minum arak selagi tidak mabuk. Mabuk tak ada. Mabuk tak boleh. Dalam mana-mana agama mabuk haram. Dilarang. Tapi ada agama yang bagi minum arak selagi tak mabuk masalahnya. So, kita tak hukum dia. Kalau dia minum arak dengan syarat-syarat yang telah termaktub dalam undang-undang kerajaan Islam, itulah diminum secara tempat tersembunyi, tertutup, tidak dizahirkan dalam kalangan masyarakat dan seterusnya. So, kalau dia raikan syarat-syarat ini, kita tidak hukum dia. Tak. Tapi, orang Islam kalau minum arak walaupun setitik, dia kena sebab. Itu beza. Tapi kalau macam zina, macam apa, ini hukum dia sama. Tidak ada macam
orang Islam berzina kena sebat, orang kafir tak boleh. Sama saja. Kalau orang kafir berzina, kalau dia dara teruna disebat satu rotan, kalau dia muhsan dia rejam sampai mati. So itu tidak ada beza. Dan sama juga hukum ta'zir, semua terpakai sama. Hukum ta'zir tidak ada isu lah pasal dia hukum hakim. Hukum hakim itu sendiri dia tidak ada kaitan dengan penentuan syarak. Dia adalah balik kepada ijtihad qadhi. Tayyib. Ya, fuqaha Hanabilah dalam mazhab Hanbali menapatkan sah syarat sah salat jemaah, sebab dalam mazhab Hanbali kaedah usul fiqh dia ialah an-nahyu yaqtadi al-fasad. Itu dalam masalah usul fiqh. Adakah hukum tidak menzahirkan kesyukuran kepada Allah dan dengan orang kafir? Tidak menzahirkan kesyukuran kepada Allah, kufur lah. Macam kita kata, lawan kepada syukur adalah kufur. So kalau kita tidak menzahirkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala, maka kita telah kufur ni'mat. Kufur ni'mat, kufur asar, kufur kecil. Dan inilah yang bab kita nak bincang ni, kufur kecil lah ni. Dan semua bab yang kita nak bincang sekarang ni adalah dia panggil bab kufur ni'mah. Kufur ni'mat. Kufur ni'mat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada mata yang layak bagi zat dia yang tidak sama dengan makhluk. Yang dengan mata itu dia melihat. Dan boleh juga bersumpah dengan penglihatan Allah Tabaraka Wa Ta'ala. Sumpah yang jelaskan digunakan dalam jenayah seksual semua yang tidak melibatkan sentuhan. Sexual harassment jenayah, hukum jenayah. Dia tak pakai sumpah, dia pakai saksi ataupun bukti. Dan itu balik kepada hukum ta'zir. Kalau dia hanya sekadar memandang, mengacau, memegang masalahnya orang mukminah, maka itu balik kepada hakim. Dia boleh menentukan hukum dari segi apa hukuman yang dia buat, dan balik kepada keyakinan hakim. Jadi dari segi hukum asal dia balik kepada bukti, dan juga apa-apa bukti yang dia boleh pakai. Macam sekarang senang, ada DNA ke, ada apa. So, tidak ada masalah cap jari dan sebagainya. Ataupun kalau dia pandang, kan, dia pandang dengan cara yang tak elok, tak baik, kita boleh adukan kepada pihak Hizbah untuk ambil tindakan, untuk diawasi orang tersebut kalau dia buat lagi sekali. Hizbah di sini dalam konteks zaman sekarang ialah polis lah. Pada zaman dulu dia panggil Hizbah. Dan Hizbah dia ada benda-benda yang dia boleh buat yang macam menghukum, tapi dia bukan sampai ke tahap qada. Ini benda yang soal siasah syariah memerlukan pengajian yang lebih khusus. Tapi tentulah masyarakat sekarang jahil siasah syariah sebab politik zaman sekarang tidak mengikut syarak. So ramai orang tak tahu. Tapi dalam syarak kita ada perincian benda-benda macam ini. Ala kulli hal kita kata benda yang macam tidak melibatkan jenayah hudud dan qisas yang ta'zir, dia boleh guna qarinah. Qarinah maksudnya bukti yang lebih rendah daripada saksi dan juga dalil yang mungkin tidak dalam hudud mungkin tak terima, tapi dalam ta'zir dia boleh diterima. So macam kalau dia tak ada bukti, orang tengok dia boleh buat laporan kepada polis untuk dia ambil tindakan pengawasan. Dia buat report kepada pihak Hizbah. So Hizbah akan bagi amaran ataupun mengawasi tindak tanduk lelaki tersebut kalau dia buat, untuk kita dapatkan bukti selepas itu untuk dia dihukum di qada. So sebelum naik kepada qada, kita ada peringkat bawah daripada qada, itulah Hizbah, atau dalam konteks kita adalah pihak penguatkuasa, polis dan sebagainya. Tayyib. Okey, semua soalan dah jawab. Tayyib. Kemudian Nabi SAW kata, man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, maka hendaklah dia bercakap benar. Ini wajib. Kerana kalau bersumpah dengan nama Allah secara dusta, ia adalah dosa besar. Al-yaminul ghamus.
Dia adalah al-yamin al-ghamus, yang sumpah yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka Jahannam. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Barang siapa yang disumpahkan bagi pihaknya dengan nama Allah, maka hendaklah dia redha. Wa man lam yarda falaysa min Allah. Barang siapa yang tidak redha, maka dia terlepas daripada Allah. Yakni dia tidak lagi menjadi hamba Allah. Ini kufur. Na'udzubillah min dzalik. So di sini ini mahal syahid dalam bab ini. Nabi kata man hulifa lahu billahi falyarda. Siapa yang disumpahkan untuknya dengan nama Allah, hendaklah dia redha, wajib. Sebab falyarda ialah fi'il amar, yang fi'il mudhari' yang masuk lamul amri, maka dia makna perintah, hendaklah dia redha. Kemudian ditegaskan lagi, wa man lam yarda falaysa minallah. Siapa yang tidak redha, maka dia terlepas daripada Allah. Terputus hubungannya dengan Allah. Yang ini terputus perhambaannya. Dia bukan lagi hamba Allah. Na'udzubillah min zalik. Mana dia kufur. Tetapi kufur di sini ala wajhaini. Atas dua bentuk. Pertama, dia adalah kufrun asghar. Jikalau dari sudut tidak redanya itu kerana ketidakpercayaannya kepada penyumpah. Atau dia memang tidak puas hati. Dia memang yakin itu hak dia. Dia nak tuntut juga. Dia tak puas hati. Maka kalau dia tak puas hati dari sudut itu, maka dia adalah kufrun asghar. Kufrun asghar. Tetapi jikalau yang dia tidak puas hati itu ialah kerana nama Allah itu sendiri. Yang ni dia tak suka orang bersumpah dengan nama Allah. Dia nak orang tu bersumpah dengan nama selain Allah. Sumpah dengan nama wali, dengan nama apakah. Yang ini kufrun akbar. Pasal dia tak redha dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala tu sendiri. So itu adalah kufrun akbar. So kalau dia tidak redha, itu tidak redha kerana nama Allah itu sendiri atau sifat Allah itu sendiri. Dia tak suka orang bersumpah dengan nama Allah. Dia lebih suka bersumpah dengan nama makhluk masalahnya. Maka yang inilah kufrun akbar. Adapun jika dia tak puas hati kerana memang ada ketidakadilan dalam kes tersebut, ini tidak ada apa. So kita kata ada tiga keadaan lah. Tiga keadaan. Kalau dia tak redha itu kerana syahwat dia. Kerana dia rasa dia masih lagi hak. Walaupun zahirnya orang yang bersumpah telah zahir padanya kebenaran. Nampak zahirnya macam dia cakap betul. Hakim dah bagi peringatan, ni sumpah ni makan dia, dosa besar dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu dia kata makan diri. Maksudnya dosa besar lah, akan kena azab dan sebagainya. Orang tu pun dikenali sebagai orang yang saleh, taqwa, wara'. Dan dia bersumpah. Tapi dia tak puas hati. So kita kata, yang ini sepatutnya dia kena redha. Sebab orang ni dah bersumpah dengan nama Allah. Dan dia orang yang saleh yang tak mungkin bersumpah tipu. Kan? Secara qarinahnya. Tapi kalau memang jelas tidak ada keadilan, kerana memang ada kezaliman, dia dizalimi dan sebagainya, maka kita kata tak ada masalah. Dia angkatlah kes tu balik ke mahkamah rayuan. Kan? Bawa kepada mahkamah istinaf, mahkamah rayuan dalam hukum syarak. Dalam bahasa kita mahkamah rayuan. Kan? Tidak ada masalah. Kan? Tapi yang dilarang ialah kalau dia tak redha, yang jadi kufur akbar ialah kalau dia tidak redha dengan sumpah dengan nama Allah tu, dia tak suka nama Allah Ta'ala atau sifat Allah Ta'ala, na'udzubillah min zalik. Yang ini adalah jelas kufrun akbar. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. So kita berhenti setakat ni dulu untuk bab ini, insya-Allah kita akan sambung. Sebelum tu kita baca masail. Fihi masail. Al-ula an-nahyu 'anil halifi bil aba'. Ada beberapa masalah. Yang pertama, larangan daripada bersumpah dengan nenek moyang. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. الثالثة وعيد من لم يرضى. Kedua ialah perintah supaya orang yang disumpah bagi pihaknya, bagi untuknya dengan nama Allah untuk dia redha, dan ancaman jika dia tidak redha. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada soalan lain? Ya, itu balik kepada bahasa. Untuk diterjemahkan kalimah waw al-qasam. Huruf qasam ada waw, ta, ba. Wallahi, wa billahi, wa tallahi. Dan waw boleh guna untuk semua perkataan. Ta dengan ba untuk Allah sahaja.
Uh, jadi apa nama, ikut bahasa masing-masing. Dalam bahasa Melayu ialah demi dan sebagainya, kena rujuk kamus yang muktabar lah. Kena rujuk balik kamus besar Arab Melayu Dewan untuk kita tahu perkataan yang tepat untuk lafaz sumpah dalam bahasa Arab. Baik. Jelaskan makna kebetulan ataupun nasib baik yang dibolehkan. Tak, dia tidak ada kebetulan di sini ialah tidak ada salah untuk kita sebut kebetulan. Dari sudut kebetulan dengan makna kita tak rancang. Kita tak rancang. Kita tak rancang, maka dia kebetulan. Nasib baik, ya memang semua benda nasib baik. Nasib di sini adalah bahagian yang Tuhan tentukan. So as long as dia percaya benda itu datang daripada Tuhan, maka itu adalah diterima. Tidak ada masalah. Nasib baik betul tu. Memang apa saja benda baik yang kita dapat, dia adalah nasib baik kita. Ini bahagian. Nasib maksudnya bahagian. Portion. Yang Tuhan telah tetapkan. Ya, bersumpah dengan nama Nabi SAW adalah syirkun asghar. Adalah syirik asghar. Kerana Nabi juga makhluk. Nabi tidak boleh diangkat sampai ke tahap Tuhan. Dan maksud kita duk bincang, dia kata di sini, kita tak jadikan dia, bukan kerana kita jadikan dia sembahan. Ya, memanglah yang kita duk bincang ni, inilah isunya. Ialah orang itu bersumpah dengan sesuatu daripada makhluk yang bukan sembahan. Ini yang disebut sebagai syirik asghar. Kalau dia sumpah dengan sesuatu yang memang disembah, berhala masalahnya, ini syirik akbar, bukan syirik asghar. Ya? Yang jadi syirik asghar ialah kalau benda itu dia tak sembah. Kalau dia tidak sembah, itu syirik asghar. Kalau dia sembah, itu syirik akbar. Okay? So masalahnya orang biasa yang bukan ada sufi dan sebagainya bersumpah dengan nama Nabi, ini syirik asghar. Tapi kalau sufi yang memang sembah Nabi, na'udzubillah min dzalik, maka itu syirik akbar. Allahul musta'an. Pasal dia memang sembah. Dia bersumpah dengan sembahan selain Allah Ta'ala. Allahul musta'an. Waktu Nabi kata, man halafa billat falyaqul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah dengan nama Allat, maka hendak dia sebut la ilaha illallah. Dia kena perbaharui Islam dia. Pasal bersumpah dengan berhala adalah kufrun akbar. Na'udzubillah min dzalik. Ada soalan lagi? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Baik. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.